Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar-pelajar. Tajuk perbincangan dalam kursus Sains, Teknologi dan Manusia pada hari ini ialah penyelesaian terhadap isu-isu sains dan teknologi. Jadi dalam tajuk ini objektifnya ialah kita nak membincangkan isu-isu kontemporari yang berkaitan dengan sains dan teknologi serta penyelesaiannya berlandaskan kepada kerangka pandangan Islam. Di sana ada beberapa isu berkaitan dengan perkembangan teknologi semasa, ya, seperti sains dan teknologi serta hubungannya dengan manusia, sistem dan praktis sains dan teknologi, kemudian isu berkaitan dengan ICT, dia banyak isunya ya. Nanti kita akan lihat cabaran dan penyelesaiannya. Kemudian berkait dengan pendidikan alam sekitar, bagaimana Islam menangani masalah ini. Kemudian begitu juga dengan isu-isu yang berkait dengan etika, moral dan sistem kepercayaan. Dan kita juga akan melihat dorongan Islam kepada aktiviti sains dan teknologi yang ergonomik. Okey, cuba kita terlebih dulu melihat sains dan teknologi serta hubungannya dengan manusia. Isu yang paling penting di sini adalah memahami peranan sains dan teknologi dalam konteks manusia yang beragama Islam. Bagi setiap individu Muslim, tujuan hidup itu berasaskan kepada dua perkara, iaitu sebagai hamba dan sebagai khalifah Allah di muka bumi. Jadi segala perkara yang dilakukan oleh seseorang itu mempunyai implikasinya terhadap tanggungjawabnya kepada pencipta. Ini juga bermaksud segala perkara yang dilakukan dalam kehidupan seharian adalah bukti memahami tugas dan tanggungjawab seseorang, di mana perkara-perkara yang dilakukan tidaklah terhad kepada batas-batas ibadah yang berbentuk ritual semata-mata, bahkan ia meliputi aktiviti-aktiviti yang lain yang melibatkan sains dan teknologi. Dalam erti kata, menurut perspektif Islam, aktiviti sains dan teknologi itu sendiri berada di dalam kerangka ibadah. Di antara isu-isu yang mungkin boleh kita lihat yang sangat banyak cabaran dan perlu kepada jalan penyelesaian ialah isu berkaitan dengan ICT. Ya, beberapa isu utama dikenal pasti termasuklah penyebaran maklumat palsu, gambar-gambar yang dipalsukan serta gambar-gambar yang tidak bermoral, ya, seperti pornografi dan sebagainya. Perkara ini dilihat amat mudah diperolehi sekarang ini oleh golongan remaja yang terdedah kepada perkara-perkara negatif tanpa adanya kawalan, tanpa adanya pengawasan. Jadi kalaulah tidak dikawal, dibimbangi, perkara ini akan memberi kesan yang besar kepada psikologi dan tindak tanduk remaja, sekaligus membawa kepada permasalahan moral yang lebih besar. Kesan yang mungkin dapat dilihat ialah peningkatan keterlibatan remaja dengan seks luar nikah. Ini yang begitu hangat diperkatakan mutaakhir ini, yang natijahnya melahirkan anak-anak luar nikah. Di mana ini tidak secara langsung mendorong remaja melakukan perbuatan yang lebih tragis lagi, seperti menggugurkan kandungan, membuang bayi, dalam arti kata terlibat dengan pembunuhan dan jenayah yang lebih besar lagi. Isu seterusnya yang dilihat sebagai ancaman kepada perkembangan ICT adalah penyebaran maklumat kepada orang yang tidak dikenali.
secara terbuka. Dan ini melibatkan kepada gejala yang negatif seperti berlakunya penjenayahan, berlakunya gangguan seksual, berlakunya ancaman-ancaman dalam bentuk ugutan dan sebagainya.